والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita duduk di muka berapa? 23. Masih lagi kita duk bicara tentang rukun semaya. Pada muka 23 ada rukun yang ke berapa? Rukun yang ke 11 dah. 11 dah. Rukun ke-11 gitu dah. Kata musannaf rahimahullahu taala, cuba tengok. Rukun ke-11. Bermula rukun yang ke-11, yakni daripada 13 rukun. Tu nak habis dah lah. Rukun yang ke-11 tu ialah khabar. Ya pakai ambil wakso ya dah. Ni kalau kita hok bagi suku-suku tu jadi bukan 13, 45, 15. Tu. Ada juga kita suku-suku, kita gapo bajuri tak silap dah. Ataupun dalam Safinatun Najah tak silap saya tu dia ada. Dia bagi suku. Kata dia rukun ke-11 duduk bagi tasyahud akhir. Duduk bagi, duduk untuk baca. Duduk untuk baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu rukun, duduk tu rukun lain pula. Duduk saja tu pun rukun juga. Ni bagi mereka yang bila rukun je kira rukun. Tapi setengah ulama je kira sebagai syarat je. Syarat nak sah tasyahud je kena duduk. Jadi kok mana pun rukun syarat pun mesti kena kerja belaka. Tak kerja tak sah. Cuma duk khilaf betul kata jadi rukun ke syarat tu ya. Duk bila ngeh. Benda taklah kurang, benda sebanyak tulah tu je. Tu duduk untuk baca tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduk dia tu. Tu tasyahud akhir hak sekadar hak wajib itulah kita kata. Habis itu. So
Dan duduk, ni nak kira sekali. Atau pada duduk bagi tasyahud. Dia pakai bila satu ya. Bila satu rukun ya. Dan duduk bagi solawat. Duduk untuk baca solawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk baca solawat. Tu pun masuk dalam rukun juga. Solawat tu rukun dah. Rukun dah tu rukun yang ke-10. Maka duduk tu masuk dalam rukun juga. Ni kira hak ni. Kalau kita tak duduk, kita selawat di sambil kita berdiri, maka tak sah juga. Tak sah juga. Ia kena duduk. Bila tu duduk bagi selawat tu pada. Nak takluk mana pada tu nak takluk mana? Takluk pada duduk ke takluk pada selawat? Nampak serupa je. Hasil serupa maksud sama. Duduk pada tasyahud akhir juga tu pun serupa, ataupun salawat pada tasyahud akhir hasil sama, moga kena duduk. Kena duduk. Boleh takluk belakang tu pada tu. Nak takluk kepada duduk boleh tu. Ataupun nak takluk kepada salawat. Molek takluk pada salawat. Takluk pada salawat dia berekeh gidah. Tak ada apa tu. Moga duduk pada tasyahud akhir tu dia ada dah saat ni. Nampak tu dah. Dia ada dah di hak depan tu. Maka takluk aula, takluk pada salawat. Pada tu takluk pada salawat. Fikir tengok. Dan duduk untuk baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat mana? Salawat pada tasyahud akhir. Jadi salawat pada ni kecek lagu ni pun serupa juga, jadi mudah juga ni. Duduk salawat pada tasyahud. Bukan salawat pada tasyahud. Salawat pada apa? Pada duduk terakhir selepas tasyahud akhir. Tu kecek lagu tu. Tak gitu ke? Tu kalau kita ngaji semalam tu ya tak boleh lagu tu. Kerana dalam tasyahud dia tak ada salawat. Tasyahud suku, salawat suku. Lai. Jaga molek. Masya-Allah. Duduk. Jadi salawat Nabi pada tasyahud. Jadi pada duduk terakhir selepas tasyahud akhir. Jadi kita tasyahud akhir dah. Lepas tu kita duduk untuk salawat ke Nabi pula. Salawat Nabi tu lepas tasyahud akhir. Lepas tu duduk terakhir tu. Untuk salawat. Tu masuk dalam rukun juga. Maka dia kata duduk bagi salawat atas Nabi, salawat pada tasyahud akhir juga. Kecek juga pula. Duduk bagi salawat pada tasyahud akhir juga. Juga. Tu tak kena kapal lah juga tu. Dia moga kecek hak tu lah dia kata hak dia duduk untuk tasyahud. Lepas tu duduk untuk salawat. Ini 2 kali. Duduk tu jadi masuk dalam rukun. Dia kira berasa. Bagi ulama bila suku-suku jadi lebih ni. Duduk untuk tasyahud akhir 1 rukun. Duduk bagi salawat 1 rukun. Jadi 14, 15, 16, 17. Kalau bila tu makninah getik apa belah. Tu kalau kita tengok. Ya tak lupa. Buku benda tu hak tulah je. Tu. Habis itu. Dan duduk bagi salam. Ialah juga. Dan duduk. Atau pada kata duduk bagi tasyahud. Jadi masuk dalam rukun ke-11 juga. Tu dah. Masuk dalam rukun ke-11 juga. Dan duduk bagi salam. Duduk bagi untuk. Bukan bagi dengan makna beri tu tak. Orang kedai kecek bagi salam juga. Bagi salam bukan beri tu. Bukan bagi tu makna beri lagu tu. Jadi bagi ni untuk. Untuk duduk tu untuk salam, untuk memberi salam. Kita duduk tu untuk wisalam. Tu. Jadi salam tu masuk dalam rukun. Duduk dia pun masuk dalam rukun juga. Duduk untuk wisalam tu. Maknanya kalau kita fin alamin innaka hamidum majid, lepas tu bangun cah assalamualaikum bla bla berdiri tu tak sah. Tu dia kena duduk.
Assalamualaikum. Teka dia tu duduk. Bukan kata bangun cokop bawa Assalamualaikum tu tak boleh. Tu kerana dia suku yang asing-asing. Kira masuk juga dalam rukun. Bagi salam. Salam mana ni? Salam yang pertama tu lah. Salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Maka duduk pun sunat juga. Tu. Duduk untuk salam yang kedua tu sunat. Munggau salam tu sunat dah. Duduk tu pun sunat untuk menghasilkan sunat. Tu dia. Habis tak apalah tu. Habis itu, maka kata dia rahimahullah ta'ala tak pada rukun yang ke-11. Yang terakhir, tak terakhir lagi. Akhir dah. Jadi 12 rukun. 12 13. Tu 13. Tengok dia temu di 13 juga dah. Tu. Hak mana jadi lebih mari. Lepas tu hak mana gi kurang pada kita duk maklum tu. 13 juga. Duduk tu je lebih mari, tapi gi kurang hak mana. Tu. Sujud. Sujud. Betul, sujud tu je biasa. Dah. Sujud 2 kali je biasa. Tapi setengah kitab je bila 2. Sujud kali pertama satu rukun, sujud kali kedua satu rukun yang lain. Maka kalau bila situ jadi 13. Tapi kena buai hak ni. Buai hak duduk ni. Tak buat di syarat. Nak bagi cukup 13 juga ni kan. Tu. Tak apa. Kata musannif rahimahullah taala, rukun 12. Rukun ke-12. Dia ke jatuh lah tu. Tak ada ke tu tak jadi juga tu. Rukun ke-12. Rukun yang ke-12. Daripada 13 rukun. Mana rukun yang ke-12 nya adalah semaya ni tak sah juga kalau kita tak kerja. Salam dia kata. Memberi salam. Memberi salam. Maksud salam ni salam yang pertama tu ya siap. At-taslimatul ula. Memberi salam yang pertama. Salam hak mula-mula. Faham di situ salam yang kedua bukan rukun. Lepas tu jadi apa? Sunat hak tu. Salam yang kedua tu sunat. Salam yang pertama tu rukun. Kalau tak beri salam maka tak sah semaya kita. Kerana hak tu lah nak seolah kata nak buka dah, nak buka, nak tahallun dah. Tahallum. Ketika takbir tu taharrum, kita paharaikan kerjaan, nak buat kecek tak boleh, nak makan minum tak boleh. Tapi ni salam dia nak tahallul. Tahallul dah. Kalau ibarat haji juga nak guting dah, tahallul daripada haji. Tu habis. Maka kata dia sekurang-kurangnya bermula sekurang salam, sekurang sah salam. Sekurang sah. Maknanya kurang pada ni tak boleh dah. Tak sah. Tak sah dah. Hak ni kurang sekali dah. Kurang sekurang-kurangnya, sekurang-kurang kita wisalah tu gapo? Assalamualaikum. Sekurang-kurang. Tu sekurang-kurang. Berarti assalamu saja tak boleh. Atau alaikum saja tak boleh. Assalamualaikum. Kena pakai sirah ni. Pakai sirah ni je. Sirah yang warid mari. Sirah lain tak boleh. Tu assalamualaikum. Maka hak tu sah. Kalau kita kata alaikumussalam boleh tak? Alaikumussalam. Sah juga. Tapi makruh. Makruh kalau kita tak alaikumussalam gitu. Ya hasil sirah tu cuma tukar. Ya orang panggil tidak tertib sirah. Ya pakai ya panggil balik sirah. Tak apa pada alaikumussalam gitu. Tak apa. Tapi jangan kurang pada sirah tu. Alaikum dengan assalam tu kena ada cerak. Assalamu dan alaikum. Dua ni mesti. Kalau assalamu alaika tak sah. Tak batal semaya, cuma tak sah salam tu. Tak batal kerana dia masuk dalam doa. Masuk dalam doa lagi. Assalamu alaika. Assalamu alaikumah. Assalamu alaikum. Nah, assalamu alaihi. Assalamu alaiha. Assalamu alaihim.
Tak sah belaka tu, tak sah salam tu, tapi tak batal kerana dia masuk le berdoa. Dia masuk le rupa berdoa, kita dak belapar berdoa ni tak batal semaya lagi. Tapi ia tak sah salam tu. Kalau kita assalam, ya kena assalamualaikum je lafakum tu je. Kena assalam ya. Nak kata salamun alaikum pun tak leh. Tak serupa dengan tahiyat. Tahiyat kita ngaji dulu, salamun alaina wa ala, tak apa, hak tu sekurang-kurang tahiyat tak apa, tapi masalah salam tak leh. Nak kata salamun alaikum pun tak leh. Tak leh. Kalau nak tambah wa tak apa lagi, wassalamu alaikum tak apa lagi. Tu tak serupa dengan takbir. Takbir ni kalau wallahu akbar tak sah. Tu kita nak ngaji dah kan. Habis itu hamba kena jaga sirah tu mula assalamualaikum tersukurang-kurang dia. Ni kalau assalamu ketuk pun batal semaya, muka tak jadi tubik lagi. Tak ada kum lagi. Kalau assalamualaikum, lepas tu pun ketuk hari. Sah tak pergi semaya? Sah dah semaya kita. Sah dah semaya kita. Tapi yang kata warahmatullah tak ada kata dah. Kata warahmatullah pula tu haram pula dah. Duk kaca warahmatullah apa? Warahmatullah tu tak boleh dah. Kenapa? Kerana tak ada ibadat dah, kita punah dah. Semaya kita rusak dah. Maknanya tak boleh dah. Orang panggil assalamualaikum, kita berhadah dah. Maka kita duk kaca lagi tu orang panggil talabbus bi ibadatil fasidah. Sengaja nak kerja amalan yang rusak. Hak tu haram. Nak hubung waalaikumsalam warahmatullah. Apa tu lagi wisalai kali yang kedua haram. Kita ketuk assalamualaikum, lepas tu berhadah ketuk. Haram dah kita nak berteruh salam yang kedua. Tak boleh. Ni takut orang kata, kau wisuk lalu lek dua. Tak boleh dah. Kenapa? Kerana kalau kita buat berupa-rupa ibadat tu haram, dalam keadaan kita tu tahu kata tak sah. Tu. Nampak tu dah. Habis itu. Tu habis itu. Kalau kira. Habis. Assalamualaikum itu sekurang-kurang dia. Kurang pada tu tak leh. Tu sirah qada tu. Kerana ia tak leh. Ia terhenti atas warid Nabi kecek lagu tu. Adapun tahiyat dulu ya ada warid Nabi baca salamun alaina, ya ada warid salamun, ada warid assalamu, jadi magi lagu tu. Nampak tu dah. Maka hak ni ya warid datang mari assalamualaikum ya. Maka terhentilah di atas warid Nabi cerita, Nabi dok ngajar, Nabi hajar kita. Nabi buat contoh kepada kita. Habis itu. Dan yang sempurnanya salam. Mubtada. Dan yang terlebih sempurna. Tu orang panggil sempurna, bukan sempurna ni. Kalau kecek sempurna, ada lagi yang terlebih sempurna. Tu. Maka hak ni terlebih dah. Terlebih dah. Tak ada terlebih pada ni. Tak ada terlebih pada ni. Orang panggil akmal dia dah. Bukan sekadar kamal saja. Bukan sekadar kamal. Dengan faham zahir ibarat tu, takut kita pergi faham kata ada lagi yang terlebih sempurna. Tidak, hak ni terlebih dah. Hak tak disekurang-kurang. Dan hak ni, dan yang terlebih sempurnanya salam. Hak terlebih lengkap. Salam yang terlebih banyak pahala dan terlebih cukup dah. Gapo? Ialah khabar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu hak tu akmal. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu akmal. Makruh kita harapannya tu tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Kena percepat-cepat. Sunat pula percepatkan salam. Bila sudah siap-siap. Kau harap buat apa? Duk tarik we dipanggil. Ada juga ada. Suara sedap ni kan. Dia tarik juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Panggil. Tapi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah.
Tu begitu. Kena isra', panggil mensegerakan. Yang depannya membawa kepada makruh. Nabi tak suka. Habis itu, maka kata dia rahimahullah ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kalau nak wabarakatuh boleh ke tak? Tu. Hak tu kau yang muktamad kata makruh. Dia berlaku 3 wajah dalam mazhab kita Syafi'i ni. Kalau tambah wabarakatuh tu. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada juga ikut negeri Arab weh. Kita biasa semaya ke masjid. Ada setengah tak email? Hai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Ada juga. Kejutlah. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i ada 3 wajah. Hak kita ada beramalnya, hak biasanya dipegangnya, makruh kita tambah wabarakatuh tu. Tapi ada satu pendapat kata sunat tambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pendapat yang tak kuat lah. Dalam hal tu ada lagi pendapat yang ketiga, kata sunat pada salat yang pertama. Salat yang kedua tak kena kata. Salat pertama je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Tu. Maka yang kita berpegangnya, orang panggil, kita tak kena kata wabarakatuh. Jangan tak katalah makruh dalam pendapat yang kuat. Hak dia beramal dengan jumhur tu lagu tu lah jumhurnya. Tu habis itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekat tu. Apa tu? Habis itu. Tu rukun yang ke-12 kena beri salam pertama. Sekurang-kurangnya assalamualaikum. Yang sempurnanya, terlebih sempurna sekalinya, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kena wabarakatuh. Tapi kalau pergi jumpa orang buat tu, yang duk tegur kau demo tu lah. Kalau tak sah demo, ada wajah jalan ni. Cuma, tak ada, bukan jalan ni yang diberpegang oleh kebanyakan dah. Habis itu, jadi plek lah wabarakatuh. Ada mana masjid kita lah kalau duduk semaya di Mesir tu, masjid depan kok mana masjid tu dekat dengan Mutasfa tu, Mutasfa Husin. Tu maya subuh tu macam nak temu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk tu orang tua. Tapi kali yang kedua ya tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Kali itu ya pendapat tu. Tak silap tak Rozi ke siapa ya adalah berpendapat. Maka tidak ada jalan ni lah, kita tak kena duk gitu demo. Tapi kalau kita editor email ni sekurang-kurangnya kita kata jagalah dia murai dah. Tak sebaca lah. Tak sebaca. Ya moga sunat je. Dalam pendapat hak kata sunat pun sunat je. Kalau kita sebagai tu email kita tak baca, maka jaga belakang dah, jaga pohon kata makruh. Nampak tu dah. Maka tak ada punah pohon kata sunat. Gitulah. Habis itu kalau nak buat emas orang kita, tu tak ada masalah. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala, kena bagi salam yang pertama. Sempurnanya assalamualaikum 2 kali. Tu 2 kali. Ini orang panggil bergantung dengan assalamualaikum ni. Moga salam pertama nak kata 2 kali. Sekali je, tapi ni kecek suku pula dah. Dan yang tersempurnanya dan bermula yang terlebih sempurnanya ialah assalamualaikum warahmatullahi. Hal kali assalamualaikum warahmatullahi tu 2 kali. 2 kali. Gana boleh kata 2 kali, tulis situ. Yang ni kali pertama rukun dan kali kedua sunat hai'ah. Buat gitu. Yang ni kali pertama rukun dan kali kedua sunat hai'ah. Gitulah. Kali pertama tu rukun la assalamualaikum
warahmatullah. Kali mula-mula tu rukun. Rukun tu pun sos kepada alaikum tu pun hasil dah. Tu. Lepas tu kali yang kedua tu sunat hayah. Makna dia. Nampak tu dah? Dua kali. Pak takdir kalau untuk email pergi buat sekali. Misal tu email wisal kali. Mana kita? Kita sunat dua juga. Walau tu email buat sekali. Kerana dia suku-suku dah. Lepas pada tu email wisal kita dengan dia tu pelucuk dah. Orang panggil putus dah. Jadi keadaan kita dengan makmum dengan dia tu. Maka orang panggil tak kena duk mutaba'ah dah. Maka kira mari assalam tu email seorang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Lek kita dua juga. Walau tu email sekali kita kena dua. Sunat kita dua juga. Wis pernah dua. Tu lagu tu. Assalamualaikum dua kali. Habis kat tu. Lepas tu kata dia sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri. Mudah ya. Sekali, apa sekali? Jadi kali pertama lah. Sekali tu. Sekali yakni kali pertama tu ke pihak kanan. Apa ke pihak kanan? Hai, ke pihak kanan ni sunat suku. Ke pihak kanan sunat suku. Wisalah tu suku. Sekali ni kali pertama memberi salam dan berpaling ke pihak kanan. Jangan takdir lagu tu cukup. Takdir lagu tu cukup. Sekali yang ni kali pertama memberi salam dan paling ke pihak kanan. Kali pertama tu rukun. Paling ke pihak kanan tu sunat. Tak ada. Paling tu, lipiri paling tu. Kalau tak paling, tak apa. Duk dia dik assalamualaikum. Orang belakang tak tahu kata sudah dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak paling ni. Sah tak pergi? Sah. Supaya saya ada semaya ladar Allah. Tu dah banyak dulu. Semaya ladar Allah Nabi. Tak sebi tahan. Tak sebi askar dia tengok. Kata kita semaya sudah dah. Kerana askar duk keluar ke? Kita mari kok apa dia mimbar Nabi tu atau kok tepi ni sikit. Tu. Lepas tu askar je nanti. Dia moga orang duk tunggu ramah nak masuk ladar Allah ni. Ramah nak masuk ladar Allah. Lepas tu askar je nanti tengok siapa dia semaya siap dah. Wisalah siap. Bila wisalah paling salah yuk heret lah tu. Pak askar dia, askar dalam Masjid Nabawi tu. Heret tolak tu baik. Wi orang lain masuk pula. Heret tolak tu baik. Ya Allah, Allah. Tu baik heret tu baik. Maka yang ni paling datuk tu paling pak tolak dia. Paling pak tolak dia. Kita nampak lagu tu. Aku tak saya paling. Aku tak saya paling. Aku nak bangun lalu. Lepas pada rakaat yang kedua sembahyang sunat sudah, saya pun assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua kali. Tak ada paling kanan kiri dah. Tak ada paling. Dia moga sunat ya. Tapi kita nak boleh sembahyang lagi tu. Nak buat sembahyang lagi buat lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu bangun Allahu Akbar pula. Lepas tu askar tu boleh barangkali tengok kita. Ya ni mah ya 4 rakaat kali ya. Qada zuhur keren tu. Ya pun senyap lagi. Masya Allah. Boleh pula 2 rakaat kita bangun Allah. Boleh pula ku 2 rakaat. Boleh pula. Lepas pada rakaat keempat tu pula tak nak paling pula. Rakaat keempat dah. Jadi maknanya 2 kali dah lah. 2 kali dah. Tak paling pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalam. Ya sikit dah pun dah. Nama ye pos apa kena rakaat. Soalan kata gitu. Ya mula mari dah. Hoi, kita bangun sambung rakaat yang kena dah. Rakaat yang kelima. Jadi kali yang kedua, yang ketiga dah. Allahu Akbar. Ya heret dah ni. Cerdik juga apa ya? Cerdik aja tengok you berhati. You berhati seolah kata, hai bukan dia dah ni. Apa maya siapa kena? Kena tahiyat 2 kali naik pula. Siapa kena pula? Ya heret saya. Masya Allah. Heret kita buat baru lagi. Heret duk jalan lehat tu. Apa? Duk kerah. Belai-belai heret gitu kot lagi. Lepas tu je heret kita sikit, je tolak kita di tepi pagar tu. Orang pakak tengok menung.
Allah. Akhirnya lepas kita semaya pula kita takbir mula. Batal dah tak ni. Batal buat kita berjalan dah. Tapi lehat tu takbir mula tak kira. Aku bukan boleh mari sokmo. Tu. Buat amalan. Begitulah keadaan. Nak panggil pakat merebut-rebut lagu tu. Tu. Masya Allah. Ingat lagi. Sampai hari ni duk ingat hak tu. Orang pakat duk tengok. Demo duk lalu nak pergi wisalah ke Nabi ke depan tu demo tak masuk dalam raudhah tu nampak. Demo tengok kita. Pakat tengok kita ke Tamar. Allah. Tu. Tapi kalau dia tahu kata hukum kata sunat maka dia boleh kira ijah tengoklah. Ijah nak cari peluang dia tu. Tu nak wilabor hukum orang panggil. Ambil hukum wilabor. Tu. Habis itu Masya Allah. Tu jaga tu dah. Nak ayat kata paling ke kanan tu sunat suku. Sunat. Sekali-kali pertama tu ke pihak kanan, memberi salam dan berpaling ke pihak kanan. Assalamualaikum. Ya sunat kita mula assalam apa tu suk di warahmatullah tu suk paling. Bukan kata paling dulu barulah. Balik paling siap ni lagu ni. Assalamualaikum warahmatullah. Paling dah bautullah. Ya sunat lo. Gitu wisudah dengan lo. Tak kena tunduk banyak tak apa. Tak kena tunduknya tak apa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nanti. Tu you sunat seketar pula start antara tu. Kalau kita sambung lalu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hasil juga dah. Tapi sunat seketar pula antara tu start. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Nampak tu dah? Tu. Habis itu tu dia, tu paling ke kanan, paling kanan, paling sekadar mana nanti musnah nak royak. Dan sekali, yakni kali yang kedua tu. Dan sekali, yakni kali yang kedua tu, masya-Allah. Tu, kali yang kedua tu ke pihak kiri kata dia. Maksudnya yakni memberi salam dan paling ke pihak kiri. Kali yang kedua yakni memberi salam dan paling ke pihak kiri. Tu. Maka memberi salam kali kedua tu sunat hai'ah dan paling ke pihak kiri pun sunat juga hai'ah. Maknanya kalau kita beri salam saja tak paling pun hasil dapat satu pahala sunat. Tu. Atau kita apa tu? Kita orang panggil kita tak paling pun hasil pahala sunat dah. Atau kita tak beri salam di mula. Tak ada apa. Kita bawa kepada batas kerana ia sunat je. Dah. Tak dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu kali yang kedua. Habis itu dah. Dan berpaling ini kata dia. Tengok ni. Dan berpaling ini dia kecil lagi tu. Dan berpaling ini berpaling pada dua pihak ini, kecil lagu tu sini. Dan berpaling ini dan berpaling pada dua pihak ini. Berpaling pada dua pihak ini ni hingga nampak pipinya. Hingga nampak, hingga dilihat akan pipinya, pipi bagi seorang tu. Hingga nampak pipi. Nampak oleh orang belakang. Nampak pipi. Nampak pipi oleh orang belakang. Nampak pipi ni maknanya tulis situ pada nampak. Yakni sekiranya ada orang di belakang. Sekiranya ada orang di belakang, maka mereka akan nampak pipi kita. Mereka akan nampak pipi kita. Bukan maknanya duk cari orang pula. Orang tak ada, kita main seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana oi main tengok pipi dulu? Ada. Maknanya kalau ada orang yang nampak pipi. Nampak pipi kita. Nampak tak tu dah? Ni setengah orang dia dah. Jadi dekuk pula dah. Ya wisalah lagu mana? Ni tengok.
Lagu ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ya salah ya sapu punya sapu pala patut sapu ya. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya la ilaha illallah. Tu. Jadi kira sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sampai ke nampak pipi yang putih bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi paling kanan. Sahabat nampak pipi Rasulullah. Sahabat duduk kanan tu nampak pipi Nabi. Tu khaddahu. Apa tu paling kiri nampak pipi Nabi lek kiri pula. Putih pipi Rasulullah. Tu risalah lagu tu. Habis itu habis. Nah. Tu sunat kita paling sampai tara tu. Paling sikit ya dah. Jangan terlajak lah. Ni kadang terlajak pula. Lajak siapa kena tengok ke belakang pun dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak kau hidung lebih. Bukan kata kena pipi dah. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu oi. Ada tak kena siapa tahu tu. Kau ada pipi. Ada dah. Habis itu. Ada. Tu hak dak buat hari dah. Hak dak buat hari dah. Tu cuma kita buat dengan dasar ilmu tu ya kemah. Tu habis itu kemudian kata dia tu sunat-sunat belaka tu sambil dia sebut sunat-sunat. Dan sunat niat ni satu pula. Dan sunat niat beri salam. Niyatus salam orang panggil. Niat beri salam. Niyatus salam suku, niyatul khurujis salat suku. Depan lagi suku je nak royak. Dan sunat yang bagi seorang musalli itulah. Sunat bagi kita orang semaya ni, sunat hai'ah pula ni pun. Sunat hai'ah pula. Niat beri salam. Kita niat wisalah sebab kita masuk rumah orang ke. Kita wisalah tak? Assalamualaikum. Kita nak wisalah ke tuan rumah. Nah. Kita wisalah ke tuan rumah. Kita berjumpa sahabat kita, assalamualaikum, kita niat nak wisalah sahabat kita. Tu. Kalau tak ada pia dalam rumah kita pun assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Niat wisalah juga kepada puk malaikat-malaikat ada. Walaupun tak ada orang pun sunat juga kita wisalah lagu tu. Kerana malaikat-malaikat apa ada pun dia mau jawab salam kita. Maka di sini niat juga. Teka wisalah tu suku dah. Niat salam tu sunat. Niat beri salam. Tapi kena tulis beri salam tu jadi beri salam pada dua-dua kali itu. Beri salam pada dua-dua kali itu. Kerana salam ada dua kali. Kalau kita niat wisalah tu kali mana? Dua-dua tu. Kali mula-mula pun niat wisalah. Kali yang kedua pun niat wisalah. Nampak tu dah? Niat wisalah dua-dua. Pada dua-dua kali tu. Tu niat beri salam. Nak beri salam ke pia? Kepada orang, kepada takluk, kepada beri. Niat beri salam tu beri salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya, kepada orang tu. Niat kepada orang, kepada mereka. Senang mereka umum. Yang kita berpaling kepadanya, kepada mereka tu. Berpalingnya dua kali kan, kena kait ke tu berpaling. Jadi berpaling kiri, berpaling kanan dan kiri. Tu tak ada kata itu. Jadi beri salam kepada orang yang kita berpaling kanan dan berpaling kiri kepadanya, kepada orang tu. Kita paling kanan ke siapa? Kita paling kiri ke siapa? Wisalah ke orang tu. Nek wisalah kepada demo tu. Nek wisalah. Kita niat. Nampak tu dah. Tu. Lepas tu kena jawab kedok. Moga yang wisalah dan kata wisalah wajib jawab. Tak wajib je muka kita tak tahu kata demo niat wisalah kita kedok. Dia mula hati demo tu. Tak gitu kan? Tapi sunat juga bagi makmum tu jawab. Sunat juga jawab. Tapi jawab kena lah.
Jawab ke mana? Kalau tu imam wisale ke kanan, makmum hok duk lek kanan tu jawab salat teka paling kiri. Niat jawab salat tu ketika je paling kiri. Lagu mana? Tu imam assalamualaikum warahmatullahi. Jangan wisale kita dah. Pak kita ni assalamualaikum warahmatullahi. Niat nak jawab tu imam mana? Tu imam mana? Tu imam ni kena teka ni. Jadi kita hok duk lek kanan tu imam, teka paling kiri tu niat jawab salat dia. Kalau kita duk kanan tu imam, teka kita paling kanan tu, kita niat jawab salat dia. Tu tengok dekat dah. Tu. Nampak tu dah. Boleh. Kalau kita duk belakang, ikut. Tu. Pakai niat hok salat hok mula-mula tu kalau kita duk belakang. Niat salat hok mula-mula tu niat jawab salat dia. Tu habis situ. Nampak tu dah. Boleh. Kalau nak niat jawab, niat jawab tapi kena cara. Nak hasil pahala sunat pun kena cara juga. Habis itu kata musannif rahimahullah, beri salam kepada orang yang kita berpaling kepadanya. Siapa hak kita paling kepada dia? Walau semaya seorang pun ada wei di belakang kita wei. Pia daripada malaikat, daripada ni nak bayan pada orang tu. Sebab tu saya kata molek mereka yang umum lah. Mereka hak duk di belakang kita. Daripada malaikat ada ke walau kita semaya seorang pun niat wisalah ke malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pun malaikat duk kanan tu. Wisalah ke dia matu belakang. Lepas tu kalau dengar jawab mari tu jangan duk larilah. Duk maya seorang lah rumah ke bapa. Waalaikumsalam. Tu dia. Si pehungau pula. Tu pok jawab mari tu. Orang jawab salat tu pok juru dah tu. Juru dah. Pasal takut juru belaka. Kalau hak tak berjuru tak jawab. Dia tak jawab. Tu. Habis itu. Maka kata musannif rahimahullahu taala, kita beri salam daripada malaikat dan mukmin. Dan mukmin. Apa mukmin? Tu dia. Tu tengok. Dan mukmin ini segala orang yang beriman. Atau pada malaikat dan segala orang yang beriman. Segala orang yang beriman. Bila sebut kata beriman ni banyaklah. Banyak iaitu mukmin tu. Orang yang beriman tu dia jin hak beriman. Jin dia lah kat tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat salam ke pok jin. Jin hak mukmin tu lah. Hak kafir tu kita nak salam apa dia. Dan manusia makmum kita. Kalau tak makmum pun ada lagi kat belakang luar masjid ni banyak. Tu assalamualaikum warahmatullahi. Tu dia. Habis itu tu masya-Allah nah. Tu kena jaga. Ni kita dak buat kedak Duk buat kedak. Dia mengaji saja. Sabit tu lah talabul ilmi syadidun tu. Nak mengaji tu susah dah weh. Nak beramal dengan dia tu susah lagi. Beramal tu susah dah. Nak selamat daripada amalan kita tu pula tu susah lagi. Kadang dia buat amal tapi penuh dengan ria pula. Ada ujub pula. Tu tak selamat juga. Kalau gitu nak selamat tu susah lapis yang kedua. Tu mengaji tu susah dah. Nak boleh ngaji tu. Sebab tu usaha beramal lah. Usaha beramal. Tu. Kalau orang yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah Ta'ala akan beri benda yang dia belum tahu banyak lagi. Tu akan kau buka. Barang hak dia tak tahu tu. Usaha benda sikit-sikit ni hak hasil berkatnya. Tu. Habis itu kita rasa mudah sikit-sikit, tapi sikit-sikit ni yang masuk dalam zarratin belaka dalam firman tu faman ya'mal mithqala dzarrah khairan. Sikit tapi kebaikan. Zarrah ya, sebiji sawi je. Dia nampak
Maka jangan pelekeh amal hak sikit-sikit ni. Jangan pelekeh dia. Habis itu malaikat dan mukmin iaitu jin dan manusia. Habis kat tu kita wisalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat wisalah ke demo. Niat wisalah ke demo. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu. Lepas tu orang tanya, Pak orang hok di depan ni banyak lagi tu. Salah aku. Lepas tu niat wisalah tu ke mana? Ni. Tak apalah hok kanan kita, hok kiri kita, hok depan kita tu. Kita duk sah je belakang ni dah. Kita duk sah kok belakang tengah ni. Pok depan banyak lagi, pok belakang pun banyak lagi ni. Pok kanan kiri tak apalah. Pok belakang kita, pok depan kita. Maka jawabnya beri salam kok mana-mana tak apa daripada dua salam tu kepada orang hak depan dan belakang kata. Kita wi salam kanan tu bagi orang hak kanan. Kali mula-mula tu wi kepada mereka yang lek kanan. Kali yang kedua tu wi kepada mereka yang lek kiri. Patut orang hak depan tu, orang hak depan tu wi kita niat wi salam teka mana tak apa daripada dua hak tak ni tu. Kita nak wi teka mula-mula. Lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Niat wi salam kepada hak kanan dan depan belakang. Tak apa. Faham dah? Lepas tu hak kedua tak kena lah. Tak kena dah. Hak kedua tu sekadar niat wi kepada lek kiri ya. Ataupun kita nak niat kali yang kedua lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Teka paling kanan tu niat wi kepada lek kanan ya. Tapi bila teka kiri tu Assalamualaikum warahmatullahi, niat wi salam kepada hak kiri depan belakang. Tak apa juga lagu tu. Tapi ulama kata wal ula afdal. Tapi hak kali mula-mula lebih afdal. Maknanya kita niat wi salam teka terik mula-mula tu molek. Hak tu afdal. Tu hak tu lebih baik. Lebih baik sekali. Tu kalau wi salam, niat wi salam belakang. Boleh pahala kita minta wi salam ke demo. Habis itu nah. Allahu akbar, jaga-jaga. Dan sunat niat keluar daripada semaya. Tu ialah pula. Tu. Dan sunat, ni suku pula ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dan sunat niat keluar. Niat keluar daripada semaya. Niat tubik dari semaya. Aku keluar dari semaya ni, makna tubik dah, nak tubik pada semaya. Sunat kita niat keluar daripada semaya. Sunat. Sunat. Sunat ni sebab apa lagi dihukum sunat lagu tu? Kerana nak keluar daripada khilaf mereka yang mewajibkan niat. Tulis itu pada sunat tu, yakni ini kerana hendak keluar, ini kerana hendak keluar daripada pendapat mereka yang berkata wajib niat keluar dari sembahyang. Ada juga dalam mazhab kita Syafi'i kena kepada Ibnu Suraij Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, dan orang lain-lain lagi. Ibnu Suraij ni tok fiqh mazhab Syafi'i lah, korang ketiga ni salah tu. Dia ni salah tu cucu cicit anak murid, cucu murid Imam Syafi'i lah. Cicit murid Imam Syafi'i dah. Ibnu Suraij sendiri ni, dan dia berpendapat, dan orang lain-lain lagi daripada dia berpendapat bahawasanya niat tubik wi salam, niat keluar dari sembahyang tu wajib. Tapi kebanyakan ulama mazhab kata tak wajib. Tapi dalam hal tu murai juga. Murai wajib dia tu kita hukum sunat. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Tubik daripada sunat tu, tubik daripada khilaf tu sunat. Kena jaga khilaf. Sunat kena jaga khilaf. Banyak mazhab kita Syafi'i, sunat kena jaga khilaf. Tu. Supaya kita tahu asmaya gosok tangan tu mazhab Maliki tu wajib. Tapi dalam hal tu Imam Syafi'i kata tak ada wajib, kita dah bagi dia. Tapi dalam hal tu nak jaga, orang panggil nak keluar pada khilaf tu juga. Maka dihukumkan sunat bergosok tangan. Adalku tu. Wahakaza lagi. Banyak lagi lah dalam hal tu. Kalau gitu musannaf kata sunat kita niat keluar daripada semaya.
Bila kau niat dalam hati kita tu lah, dalam hati kita niat keluar daripada semaya. Bila niat tu? Pada salam yang pertama. Pada takluk kepada niat. Niat kita tu, niat tubik dari semaya tu, niat pada salam. Apa pada salam? Jadi pada ketika mulai salam. Bukan pada salam dengan makna tengah-tengah duk salam tu. Bukan. Pada ketika mulai salam yang pertama. Teka mula as. Bukan teka la mudah. Bukan. Hak tu tak boleh pula. Tak boleh pahala pula. Tu jangan kira mula-mula. Mula-mula. Sebab tu dia kena kecek molek tu situ. Pada salam ni pada ketika mulai salam yang pertama. Tu. Ketika mula kita as-salam. Ketika as-salam tu niat dah. As-salam niat keluar daripada semaya. Tapi niat molek kalau buat dulu batal semaya peri. Tu. Kalau niat lepas ke belakang maka tak boleh pahala pula dah. Situ sepuk. Sebab tu ingat molek. Baca sah dulu ni. Kalau dia dibimai buat tak sah dulu lagi. Tu. Dah. Duk nak cari kepala sunat. Khabar-khabar dah punah habis. Tu tak ada rasa juga. Tengok. Sebab tu dia kata, jangan terdahulu. Jangan terdahulu. Jangan niat terdahulu daripada salam. Jangan niat terdahulu daripada salam. Jangan diharam ni. Sebab apa? Tulis situ pada terdahulu. Jadi kalau niat terdahulu maka batal sembahyang gitu. Jadi maka kalau niat dahulu maka batal sembahyang. Maka batal sembahyang. Tak batal ke mana ya niat tubik dulu. Ya muga semaya tu ya akhir dengan salam, tiba-tiba kita tak salam, kita niat tubik dah, batal lagi. Batal dah lah. Batal. Tu nampak tu dah batal. Di sisi mereka yang mensunat pun batal, di sisi mereka yang mewajib pun batal berlaku dua-dua. Kerana bagi mereka yang mewajib tu dia tak hasil lagi bagi mereka kena niat ketika mula wisalah. Tiba-tiba kita niat belum pada memberi salam, maka batal pada dua-dua pihak ulama tu. Hak kata wajib pun batal, hak kata sunat pun batal. Ittifaq orang panggil, ittifaqan orang panggil. Atau ialah ittifaq batal semaya ittifaq. Allah, jangan terdahulu. Maka jangan tu larai putus tu, jangan tu larai putus. Dan jangan terkemudian. Jangan terkemudian, jangan niat keluar terkemudian daripada memberi salam. Itu. Jangan niat keluar terkemudian daripada memberi salam. Jangan lepas. Jangan yang kedua ni makruh ya. Kenapa? Kerana nak hasil pahala sunat. Kalau kita mari lelaki ni tak hasil. Tak hasil. Tu jangan lepas. Ni assalamualaikum warahmatullahi baru nak niat nak keluar. Keluar ke apa? Dia mau keluar dah. Mau keluar semaya, mengkeluar daripada semaya dengan sebab beri salam tu dah. Tiba-tiba mari niat nak keluar pula. Keluar apa? Mau keluar dah. Maka tak hasil pahala sunat tu je, luput pahala sunat. Kalau kita waktu kemudian tu luput pahala sunat. Tapi kalau waktu dulu tak sah, waktu lepas tak hasil pahala. Kena waktu betul seling tengah peng. Berartinya sepuk sangatlah. Allah, siu. Siu. Pak kalau tak niat apa dimula selamat. Tidak. Kalau nak buat pun buat kena cara. Buat tak kena cara pun batal pula semaya kita. Allahu akbar. Dah tengok tu lah. Tu dia. Allahu akbar. Tengoklah semaya. Padalah hak Nabi kata awal-awal amalan yang dihisap pada hari kiamat semaya. Kalau hak ni lepas, amalan lain tak kena duk kecek banyak. Padai tengok ni. Padai amalan ni. Dalam nampak 4 rakaat tapi orang panggil
juzuk gia dia tu banyak dah. Banyak perkara. Sehingga kita duk sampai tahun ni ngaji baru tak habis lagi. Ni baru nak kenal banyak lagi ni. Ada setengah orang baru nak dengar malam ni ni. Oh, lagu tu. Pak kalau tak ngaji malam ni, pak kalau tak tahu terpaksa. Tu. Masya Allah, Masya Allah. Ada senguti. Allah Akbar. Tu. Kena dah. Masya Allah. Habis itu. Dah cukup dah tu. Maka, dia kata, hendaklah niat itu. Tak apalah. Hell lah tu. Geti dah. Maka hendaklah. Ni insyaAllah tak dah ni. Jangan dahulu, jangan kemudian. Kita berhedah. Tak pada jangan dahulu, jangan kemudian. Geti dah. Pak kalau tak dulu, tak kedia, kena niat tekan mana? Tak tekan mana? Tu. Maka hendaklah. Ini wajiblah ni. Kalau nak ambil pahala sunat tapi wajib. Maka hendaklah, ini wajiblah kita niat ini. Niat ini. Jadi niat keluar daripada sembahyang ni. Berserta alif bagi assalamualaikum dah. Teka assalam. Mula as. Hamzah muka teka alif mula-mula belapa dengan as tu. Teka tu niat keluar. Wajib kena niat teka tu. Niat teka tu wajib untuk dapat pahala sunat ya. Tak. Kalau niat belum haram. Kena batal. Niat lepas makruh kena tak hasil pahala apa. Wajib kena niat teka nak mula as-salat. Allah Akbar. Tu. Kena jagalah dah. Kalau nak kepala sunat. Tapi orang yang bising jenis cuma, dia bising nak belakang pahala, dia kira habis. Dia buat. Tu. Saya ni dulu cuba-cuba agak, tapi akhir-akhir mari, masa Allah ni jadi, Allah kok ringan tak niat dah, jadi takut. Saya kadang-kadang bimbang. Kadang-kadang bimbang kita niat dulu tapi salah lagi. Siap juga. Berarti hati kena siap benar lah maknanya. Untuk nak keluar tu. Kena siap sungguh untuk nak keluar. Assalamualaikum. Habis itu. Habis itu hendaklah niat itu berserta alif assalamu. Itu sunat saja. Sunat hai'ah kita baca. Kita baca tu niat keluar. Tapi kalau tengok dalam kitab Abu Syuja' juga, mata Abu Syuja' bila rukun ni niat ni. Abu Syuja' bila sebagai rukun pula dah niat ni. Satu rukun semaya juga. Maka dalam syarah-syarah Ibnu Qasim gapo semuanya kita ini marjuh, maknanya qadha'af. Hak Abu Syuja' bila tu sebagai qadha'afnya. Mewajib sehingga sampai ke bila rukun nah. Tak ada juga gitu. Ala kulli hal kita kenalah hukum dia. Qadha'af saja. Kau yang muktamad tu sunat je. Tak wajib kita niat keluar daripada semaya tu. Habis itu rukun yang ke-13. Terakhir sekali dah. Rukun yang ke-13 daripada 13 rukun yang terakhir. Cuba tengok. Dia katakan rukun yang ke-13 ialah tertib. Tertib. Kena tertib. Teratur. Tu. Tertib. Tu teratur. Sebut kata tertib ni kena kata lah mana? Yang ni tertib antara segala rukun yang tersebut. Itu makna tertib. Tertib antara rukun-rukun yang tersebut. Awak gitu. Tertib antara segala rukun yang tersebut. Rukun hak tersebut mari 12 tu kena tertib antara tu. Tapi iktibar ghalib lah. Nanti lagi akan datang masa yang sebut. Tertib, dia kata. Tertib tu seperti barang. Seperti barang yang tersebut. Seperti susunan. Susunan rukun. Tu kita barang tu susunan rukun.
Seperti barang, seperti susunan rukun yang tersebut. Sebut mari dah susunan dia. So 2, 3, 4 teruk tu. Rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu seperti yang tersebut. Tertib. Tertib ni masuk dalam rukun juga. Masuk dalam rukun. Setengah ulama je bila buat syarat tertib ni. Setengah ulama je ambil buat syarat. Setengah ulama je buat rukun. Mana? Sebab kata seperti barang yang tersebut. Malaikan, kata dia, malaikan ada juga hak tak kena tertib. Malaikan ni malaikan ni ni dia kecek so. Sebenarnya kena borong habis 3. Malaikat niat jadi niat dan takbiratul ihram dan baca Fatihah. Kena tulis itu. Malaikat niat jadi niat dan takbiratul ihram dan baca Fatihah. Kena takdir lagu tu katik. Sebab apa? Sebab 3 perkara ni sebenarnya dia ada juga tak kena tertib. Tu dia ada seso dia. Malaikat niat tak kena tertib. Takbiratul ihram tak kena tertib. Ada juga. Dan baca Fatihah tak kena tertib. Patut ada lagi sekarang 2. Kita waktu 3 tu lah. Patut kok mana tengok. Maka disertakan dia akan niat itu. Ni seolah taprek pada malaikat ya tu. Tu. Maka disertakan dia akan niat tu dengan takbiratul ihram. Diserta dengan takbiratul ihram. Niat tu kena sekali dengan takbir kan? Allah kena muqaranah. Niat kita qasad ta'arud ta'yin tu kena muqaranah dengan takbir. Dengan juzuk takbiratul ihram. Sebagai muqaranah kamaliyah atau muqaranah urfiyah dengan jidah. Tu. Wajib diserta, dimuqaranahkan dengan takbiratul ihram. Maka niat dengan takbir kira sekali. Tak kena duk tertib tak pohok tu. Niat dengan takbir ni. Niat ni tak nak tertib. Nampak tu dah. Dan takbiratul ihram dan Fatihah diserta keduanya. Kedua takbiratul ihram dan Fatihah tu diserta dengan qiyam. Diserta dengan berdiri. Tak luk molek, tak luk molek. Diserta dengan qiyam. Ni kalau kecek sungguh ni yang musannah ya wak 2 ni, ya sebenarnya 3, ya bukan 2. Hak kena serta dengan qiyam tu siapa ke niat gatik ni? Niat pun kena serta dengan qiyam juga. Tapi tetap kalau niat tu dia berserta dengan takbiratul ihram dah. Dia pakai borong dah dalam tu. Dia kata kena dan takbiratul ihram dan Fatihah diserta keduanya dengan qiyam. Pahamnya niat pun diserta dengan qiyam gatiklah. Sebab apa? Sebab niat dengan takbiratul ihram tu sekali. Tu orang faham. Nampak tu dah. Sebab tu kitab setengah-setengah je pakai becek suku-suku. Kitab setengah-setengah je asing. Dan bermula takbiratul ihram. Lepas tu kita tak mau jadi dan niat. Gitulah dah. Dan bermula takbiratul ihram Allahu Akbar. Dan sekali dengan niat kita tu. Dan Fatihah. Dan membaca. Ni kena ada baik molek ni. Tapi kita ngajar kita tak jadi pening dah. Ni kadang-kadang kita turut zahir ibarat kita selerok tempat kita. Zahir nampak mudah ya tapi bukan mudah tak. Nampak zahir tu mudah ya tapi dengan sebab turut zahir tu kadang-kadang selerok ngajak orang. Selerok. Dia hukum dia terselir dalam hati tu. Hukum tu ya ada halusi dalam tu. Maka dah baik catat molek. Hak mana takluk mana kira kok mana barulah kita masa kita ngajar kita tak letih. Dan takbiratul ihram dan Fatihah dan baca Fatihah. Khabar diserta keduanya. Kedua takbiratul ihram dan Fatihah tu disertakan kedua bukan 3 sekali dengan niatlah. Diserta dengan qiyam. Maknanya ketika takbir tu pun kena qiyam. Ketika baca Fatihah pun kena qiyam. Qiyam tu jom sekali. Bukan kata mari tertik dulu.
Takbir dulu kau qiyam oi. Dak. Dia qiyam tu teka takbir tu dah. Fahamnya teka niat pun teka takbir, teka qiyam tu dah. Nampak tu dah? Faham tak? Habis itu disertakan dengan qiyam. Maknanya sini tak tertib lah. Tak kena teratur dak hak ni. Dan tasyahud. Ada juga lagi. Ni. Dan bermula tasyahud. Jadi tasyahud akhir. Tu. Yang menggunakan tasyahud awal dia bukan rukun. Dia tak ada kira dulu lagi tak apa. Dia bukan rukun. Ini kita kira rukun antara rukun dulu ni. Dan tasyahud yakni tasyahud akhir. Kita baca tahiyat akhir tu kan. Dan salawat Nabi pada tasyahud akhir. Itu dua. Dan salam, jadi memberi salam kali yang pertama. Tiga-tiga tu disertakan dia akan ketiga-tiga tu. Dia rajak kepada tiga-tiga. Disertakan ketiga-tiga tu. Tasyahud baik, baca salawat baik, wisalam baik, kena sertakan dengan duduk. Duduk tasyahud akhir. Duduk pada kali terakhir. Kecek lagu tu. Bukan duduk tasyahud akhir. Ini duduk pada kali terakhir. Kalau kecek turut musannaf tu jadi mix sebelah pula. Duduk pada tasyahud. Ini duduk pada salawat, duduk pada salam. Pening. Dan tasyahud dengan diserta dengan duduk tasyahud. Badan salawat diserta dengan duduk. Duduk apa? Duduk salawat. Tapi sini kecek lagu tu atas yang bermudah-mudah kita takwil lah dengan duduk terakhir ke panggil. Duduk yang terakhir. Duduk terakhir. Nampak tu dah? Pakai duduk dengan terakhir tu. Tiga-tiga tu kena duduk belakang. Sebelum salam tu. Tu kena duduk belakang. Bukan teka salam tu pun kena duduk juga. Masya-Allah, masya-Allah. Tu. Sebab tu tak boleh gaduh. Kitab ni kegi walaupun kita hala pun kalau kita halasi je supaya dengan ngaji kitab besar tu. Supaya. Tu. Habis itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok sikit lagi Tengok sikit lagi sunat ab'ad. Habis itu. Tengok muka 24 pula. Wasalamo dah muka ni gelewak mata. Waktu nak naik muka lain baru. Di muka 24 kata dia rahimahullahu taala sunnatu ab'adin, sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Ab'ad ni jamak daripada gapo? Ab'ad jamak daripada apa dia ab'ad ni ba'dun dengan mana juzuk. Ba'dun dengan mana juzuk. Jadi supaya juzuk anggota tu lah badan kita ni. Sunat yang diserupakan dengan ab'ad, sunat yang diserupakan dengan juzuk anggota. Tu. Habis itu sunat ab'ad kata dia. Sunat ni serupa dengan anggota badan kita dah. Kalau tak buat supalah dengan tangan terpotong, kaki terpotong. Jadi orang pun orang yang cenderung, orang yang cacat cenderung, tak sempurna lah. Maka kalau kita tak kerja benda ni, semaya kita pun jadi kurang lah, cacat cedera juga. Tengok musannaf katakan. Dan sunat ab'ad. Dan bermula sunat ab'ad. Sunat tu mubtada. 8 perkara tu khabar. Dan bermula sunat ab'ad tu. Sunat ab'ad hak mana? Yang tu sifat kepada sunat ab'ad. Allah kata sifat nak tafsir. Tafsirkan makna sunat ab'ad tu dah. Bermula sunat ab'ad. Sunat ab'ad mana? Sunat ab'ad yang ditempel. Yang ditempel dengan sujud sahwi. Ditempel, ditapung, diganti dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad yang ditempel. Maka orang tanya kita, diri kita tempel dengan sujud sahwi tu hukum ke apa? Sunat ab'ad tu sunat ab'ad lah. Tapi bila kita tinggal ditempel dengan sujud sahwi, tempel dengan sujud sahwi hukum ke apa? Kita sujud sahwi tu hukum ke apa? Hukum apa?
sunat hay'ah. Bukan ab'ad dah, sunat hay'ah. Tu sebab sini kena takdir tu. Yang ditempel, yang disunatkan tempel dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad yang disunatkan tempel dan tapung ganti dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad tu sunat, kalau kita tinggal sunat hay'ah kita tempel dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi tu sunat ab'ad pula, jadi berlaku lah tasan so. Lagu mana? Moga tinggal sujud sahwi tu sujud sahwi pula. Kena sunat sujud sahwi pula. Pas sujud sahwi tu sunat ab'ad pula. Maka tinggal sujud sahwi tu kena sunat sujud sahwi pula. Dekek. Nak sub bila situ? Nak sudah bila? Ni tak ingat saya dah ni. Siapa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Jatuk Nahu. Tak ingat, saya dah sebut lagi tak buyah tu dah ada. Ada seorang ulama, tak apa nanti mari semula. Ya ni ulama ni ya ulama nahwu. Ulama alim ilmu nahwu. Tak silap saya lah. Allahu akbar. Tak apalah, kau mari semula. Lepas tu dia jawab dengan kaedah nahwu. Jawab dengan kaedah nahwu. Ulama ni dia kata mung ni ngaji nahwu saja, mung ni reti, mung ni faham nahwu saja. Mung kalau ngaji fiqh tik comel. Patut ulama kata orang yang ngaji nahwu dan faham nahwu akan terpiping segala ilmu. Man tabahhara fin nahwi ittadabihi ila sairil ulum. Barang siapa yang mendalami pada ilmu nahwu, dia akan dapat menguasai segala ilmu. Lalu tu ulama fiqh ni saya tak ingat nama, dia ada depan Khalifah Harun Rashid. Tu khalifah duk dengar suka. Ulama kata, kalau gitu baik aku nak tanya. Orang sujud sahwi bila dia lupa sujud sahwi, adakah dia disunatkan sujud pula? Tu. Dia lupa sujud sahwi pula, apa dia nak buat? Maka ulama nahwu tu kata tak kena sujud sahwi dah. Lepas tu dia ni kata, "Mu tahu di mana? Mu tahu di mana? Ambil di mana?" Maka Tok Nahwu tu kata, kerana kaedahnya al-musaghar la yusaghar. Dia jawab dengan kaedah. Isim jadi sudah ditasghir akan dia, tak boleh ditasghirkan dia lagi. Isim tu kita tasghir dah atau ada fu'ailun dah. Maka isim musaghar tu kita nak bagi tasghir pula sekali lagi tu tak boleh dah. Maka banyak lah. Dah kitab Buriyah tak ada. Tak ingat kan? Orang ulama tu kita tak ingat. Situ nyata kata orang yang boleh nahwu ni dia berterpimpin juga Allah Ta'ala wi. Dengan kaedah dia akan terpimpin segala ilmu. Dia akan boleh. Habis itu dah. Maka ditepel dengan sujud sahwi. Dia kata sujud sahwi. Sujud kerana lupa pada ghalib. Sujud kerana lupa pada ghalib tu orang panggil. Maka sunat dia tepel dengan sujud sahwi weh. Sujud sahwi kalau dia tinggal perkara-perkara ni. Tapi dia tinggal tu kalau dulu ditepel tu kalau ditinggalkan dia, kalau ni kait pada ditempel. Jadi sunat ab'ad ni sunat kita bila sekiranya kita tinggalkan dia akan sunat ab'ad ditepel dengan sujud sahwi. Sunat kita tepel dengan sujud sahwi. Maka soalan kita yang tinggal ni apa macam? Jawabnya dua. Sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Betul, tinggal tu nak tulis. Kalau ditinggalkan dia, yakni sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Kita sengaja tinggal, tak saya kunut. Sengaja tak kunut. Sengaja tidak baca tasyahud awal. Sunat sujud sahwi juga. Tapi ulama kata tak ya, walaupun nampak supa tapi tak supa ke mana? Kalau kita tinggal sunat ab'ad dengan secara sengaja, seolah kain yang carik tu carik luah. Bila dia tapung pun dia tak yangok sepa dulu, bahkan dia nampak rupa dia dicarik huduh sikit.
Tapi kalau kita tinggal dengan cara terlupa, ya cari tapi cari tak luah. Seolah kata cari jadi tak luah. Bila tapung pun, ya nampak tak serupa dulu pun tapi hengor sikit. Ya tak serupa dah antara tinggal dengan sengaja dengan terlupa tu. Disebut kepada cariknya semaya kita tu. Boleh tapung belaka, sengaja tak sengaja pun boleh tapung semua dengan suri sawi, tapi tapung tak serupa. Kalau sengaja seolah kata cari luah, tapung pun yang nampak kurang comel sikit. Tu nampak tu dah. Dia ibarat pada itulah maknanya. Kalau ditinggalkan dia, maka berapa perkara sunat ab'ad? Jawab kata 8 perkara. Allah sikit je. 8 perkara sunat hai'ah tu banyak. Ab'ad tu sikit. Mazhab kita Syafi'i lah ni. Mazhab kita Syafi'i 8 perkara. Mana 8 perkara? Pertama, saya jadilah hal ni. Pertama, baca tasyahud awal. Pertama dari 8 perkara tu ialah baca tasyahud awal. Baca tasyahud awal. Tapi jangan lupalah tasyahud awal iaitu lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Maksud dengan tasyahud awal yakni lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Ingat tak semalam lafaz hak wajib kita baca dalam tasyahud akhir ada apa? Sekurang-kurang tasyahud akhir at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud akhir sekurang-kurang. Maka kalau tahiyat awal kita tak baca hak tu, hak sekurang-kurang saat ni tu, kena sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Pehenya gini. Pehenya kalau tahiyat awal kita baca sekadar tu ya, baca lagu mana? At-tahiyyatu lillah. Tak ada baca ni. As-salawatut thayyibatul mubarakat. Tak ada kata hak tu ni. Sujud sahwi tak tu. Tak kena sujud. Dia moga hasil dah sekurang-kurang. Tak? Bukan kata, hai mu tak baca al-mubarakatus salawatut thayyibat tu, mu tinggal hak tu. Mu kena sujud sahwi juga. Ada kawai at-tahiyyatu lillah ada. Nampak tu. Pahal kedak hau. Tu hak tu dah lebih penting. Berartinya maksud dengan tasyahud awal ni lafaz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir. Tu kalau dah lebih hak tu nampak satu masuk. Tu. Maka hak tu sunat ab'ad saja. Tasyahud awal tu at-tahiyyah hak mula-mula tu. Bagi semaya zuhur, asar, maghrib, isyak lah. Subuh tak ada tahiyat awal dah. Maka tahiyat awal tu ya sunat ab'ad saja. Bukan sunat, bukan rukun. Bukan rukun. Kerana Nabi sendiri pun tinggal. Nabi tinggal ada satu kali Nabi semaya zuhur, riwayat oleh Abdullah bin Buhainah. Tu dia. Nabi semaya zuhur, khabar-khabar lepas pada rakaat yang kedua, yang ketiga Nabi bangun lalu dah, tak ada tahiyat awal dah. Lepas tu belum pada salat Nabi kita sujud sahwi. Nak buat hukum je, bukan Nabi lepas je sengaja. Dia nak buat hukum dah tu. Nak buat hukum orang panggil. Maka bagi dia tu jadi pahala sunat pula nak mengajarkan syariat kepada umat ni. Tu dia gitu je. Hadis Bukhari tu hadis sahih. Tu. Maka Nabi kita sendiri tu jadi buat contoh kita tengok. Maknanya kalau kita sengaja tinggal, hukumnya tak batas semaya, tapi dalam keadaan itu sunat kita tempel dengan sujud sahwi. Kedua daripada 8 perkara tu duduk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Diri duduk tu pun sunat ab'ad. Tasyahud awal tu sunat ab'ad. Diri duduk tu sunat ab'ad. Tasyahud akhir rukun. Diri duduk tu pun rukun. Jangan lupa. Diri duduk pun rukun. Tasyahud awal sunat ab'ad. Diri duduk dia sunat ab'ad. Sunat ab'ad juga. Tu dua dah tu. Jadi tak payahlah. Moga kita ingat ni, kita ingat hak ni jadi berekeh.
Jadi dua dah. Ingat nampak dua. Orang panggil. Tu. Ketiga daripada 8 perkara tu baca kunut. Tu tahu musik molek. Kunut. Ni tak wajib nak bunyi Allahumma hdini fi man hadai. Dai gapo? Dai gapo? Tu break we makan molek Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika wasrif anni syarra ma qadait. Lako fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tiga alaik. You break molek. Ni tak tahu nak break gapo pakai lelek belaka. Allahumma dini fi man hadai wa afini fi man afai tawallani bi man tawallai barik li fi ma a'tai wa qini bi rahmatika syarra ma qadai. Tak tahu kita apa. Tu bunyi molek kunut. Tu. Habis itu nampak tu dah. Baca kunut tapi baca teka mana. Di sini mazhab kita Syafi'i ni sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Tengah mazhab ia kira sebagai bid'ah pula dah. Tengah mazhab. Sebab mazhab Hanafi dia pakai tak sebab kunut dulu lagi. Mazhab Maliki kunut tapi kunut sebelum rakaat. Mazhab kita selepas pada rakaat. Ketiga baca kunut, kena tulis itu, yakni kunut ketika i'tidal rakaat kedua. Kena buat itu. Kunut ketika i'tidal rakaat kedua bagi sembahyang subuh. Bagi sembahyang subuh. Ketika i'tidal rakaat kedua bagi sembahyang subuh. I'tidal ini lepas pada rakaat lah. Pada rakaat ketika i'tidal dah. Wis sempurna i'tidal sunat. Sunat kita kunut sembahyang subuh. Masa kita je ada dalil hak kita. Dan sama lagi masa kita je dua-dua tempat. Dan rakaat terakhir. Dan rakaat terakhir sembahyang witir. Sembahyang witir pada nisfu yang kedua bulan Ramadan. Pada nisfu yang kedua bulan Ramadan. Hak tu mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau kita tak kunut di nisfu kedua tu sunat kita sujud sahwi juga tu walaupun sembahyang tarawih. Bukan tarawih dah sunat witir dah lah. Walaupun sembahyang witir sembahyang sunat. Tapi dalam keadaan itu walaupun witir tu sembahyang sunat, dalam keadaan itu disunat abadkan kita kunut di rakaat terakhir. Kalau kita tak kunut, sunat kita sujud sahwi juga. Sebab tu Tok Imam kena ingat Tok Imam. Kadang dia gaduh-gaduh berdoa, Tok Imam sakit perut. Tu. Pakai tak kunut dah, maka sujud sahwi. Sujud sahwi. Pak oi kampung pun kena berhenti juga, kena royak dia tiklah. Ni oi kampung subhanallah lama. Subhanallah, ana tu imam tak kunut. Subhanallah, tu kawan rokok sujud dah. Subhanallah lagi. Tak kunut. Pak oi kampung nampak pelat-pelat sikit subhanallah lalu. Tu. Ketika tu tak kena sunat subhanallah dah, sekarang benda sunat je. Kalau tu imam tinggal wajib kita turut. Tu. Tapi masalah kunut ni kalau tu imam turun gig makmum nak kunut pun tak apa. Tu dah. Orang panggil wajib pada tinggal, tak wajib pada buat. Kalau wajib pada turut, buat tak wajib pada tinggal. Wajib ikut pada buat, tak wajib ikut pada tinggal. Kalau tu imam tinggal, kita boleh baca. Kalau tu imam baca, wajib kita baca. Kalau tu imam tak baca, boleh kita baca. Gitu. Tu masalah kunut. Je lagu tu. Habis itu Allah banyak perkara dah pada dah. Keempat Keempat berdiri bagi kunut. Berdiri dalam keadaan kita nak berkunut tu, berdiri tu sunat ab'ad juga, berdiri. Nampak tu dah.
Berdiri tekah tu, tekah kita berdoa tu. Allahumma hdini fi man hadai. Ada ke tak lapar doa kunut? Tak silap saya ni ada pun depan. Ada muka 20 ni. Masa ni bawa mari lapar kunut tu. Tu ada sekali lagi ya royak. Tu Allahumma hdini fi man hadai. Nanti kita kau faham maksud dia lah pada muka tu. Tu insya-Allah lah. Lepas pada tu kemudian kata kelima salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Litase nak keluar. Litase gapo nak keluar? Kalau niat nak putus, pakai putus lalu dah. Maya. Kalau kita taklik, kalau orang mari kena berhenti. Kalau orang mari kena berhenti, pakai putus dah tekan niat. Tak kena nanti orang mari. Orang panggil taklik dah. Kita lagi taklik niat kita. Kalau pok tu mari ke berhenti, pasal nak berhenti. Maka tekah duk kira kalau demo tak ada lagi butuh dah maya kita. Karena kita pergi kerja benda yang menafikan semaya dah. Orang panggil menafikan niat. Taklik tu yang menafi dah keadaan kita semaya. Tak boleh. Bila semaya dah kena terus pergi. Malaikat ada uzur syar'i yang boleh berhenti tu syukurlah. Tu. Malaikat yang taklik dengan benda uzur tak ada apa sebenarnya. Kalau aku berlaku uzur syarak yang menyebabkan aku boleh berhenti, aku berhenti. Hak tu tak ada masalah. Tu. Tu dah. Ni kalau demo tu mari. Tak ada kenapa. Lagi waliye kalau waliye luruh nak gerti, kita takut nak tai demo, mula duk tunggu dia. Kakak butuh semaya kita. Orang panggil taklik niat kita tu memutuskan tu tak sah. Semaya kita puat-puata. Ya royak dak dalam lepas lagi ada ke dak ma yufsidu kita royak dah. Lepas tu sah gapo pula? Sah gapo sang? Litase tak apa, kata litase khatib mari tak apa. Qasad tu, azam tu tak sih? Qasad kita tu. Tu. Tak sih mana kalau lilatase mari tak apa. Jelak kali gu yang mari. Dak li kita tu dak li. Dak li pula. Dak li jadi hati kita pun jadi bukan kita nak je pak mari kali gu. Lepas tu ya jawab klik sendiri. Dak li. Ning nak benar-benar kalau dia mau tu mari betul semua. Bukan dak li kepada bukan nak dah. Nak dah bakal putus ketika tu. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha. Wa du'a ila yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbalan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna